Assalamualaikum semua. So kalau tengok kat depan ni kita ada beberapa graphic card. So jadi dalam tajuk hari ni saya nak kongsikan sikit tentang asas macam mana caranya untuk kita memilih graphic card bagi yang tak tahulah. Okay, ini disebabkan saya baru je beli. Dalam proses membeli itu banyak benda kaji, banyak benda yang buat, ada benda yang buat silap. Okay, so jadi saya nak kongsikan sedikit lah pengalaman macam mana cara untuk memilih atau membeli graphic card supaya tak tersalah ataupun tak menyesal nantilah. Okay, so baik, mula-mula sekali kita nak bincangkan dulu apa itu graphic card. Mungkin kebanyakan daripada kita dah tahulah, graphic card ni merupakan peranti ataupun hardware yang kita perlukan untuk display image pada kita punya monitor. Okay, tak kisahlah sama ada TV ke ataupun kita monitor PC. Ada setengah TV yang boleh paparkan input daripada PC TV yang special lah. Okay, so kalau siapa-siapa yang ada TV macam tu, dia punya connector biasanya yang ni lah, jenis VGA macam ni. Jenis VGA macam ni. Kau tengok kat belakang TV kau ada tak? Kalau tak ada, tak ada lah. Okay, kebanyakan TV sekarang ni tak ada. TV yang dalam 10 tahun dulu ada lah kot. Sekarang ni semuanya kita boleh harapkan kepada ni port HDMI ni. Okay, baik. So apa itu graphic card? Macam kita dah bincangkan tadi, hardware ataupun peranti yang kita perlukan untuk memaparkan image pada skrin. Kalau tak ada hardware ni macam mana? Okay, bukannya maksudnya tak boleh nak paparkan. Kebanyakan daripada motherboard PC dia dah ada lah, dia punya integrated ataupun built-in display lah. Okay, so tak ada masalah. Cumanya kalau kata kita nak membuat kerja-kerja yang lebih memerlukan kuasa, yang lebih banyak ataupun lebih laju, okay, ataupun dalam kes yang biasa nak main game lah. Okay, dalam kes macam tu kita kadang-kadang tak boleh tidak perlukan benda yang ni. Okay, kalau rasa tiba-tiba kita buat video, dia nak render slow, buat 3D render slow, okay, so ada kemungkinan kita perlukan alat tambahan ni lah. Alright, kita perlukan tambahan pada kita punya PC. Baik, itu sedikit sebanyak berkenaan dengan ni lah, berkenaan dengan apa itu graphic card. Okay, baik. So kita tengok pula kepada brand-brand graphic card lah. So di sini kita bincang secara asas je lah, antara brand yang popular cuma dua je lah yang kita bincangkan, iaitu AMD dan juga Nvidia. Okay, ada dua yang counterbalance antara satu sama lain lah, AMD dan juga Nvidia. Baik, so di sini saya ada AMD. Okay, yang ini Nvidia. Yang ini AMD Sapphire R7 350 2GB DDR5, 2GB memori, DDR5 lah, bukan DDR3. Okay, dia ada DDR3, DDR2, DDR4, DDR5. Okay, manakala yang ni pula lebih power sikit lah. Nah, ini yang baru saya beli, second hand je. Okay, tak mampu nak beli yang baru. Alright, so yang ini Nvidia, ini MSI, MSI Nvidia 1060 ataupun 1060, 3GB, 5 DDR5 juga. Okay, yang ni lebih baru lagi lah. Sebab apa? Sebab yang ni dah rosak.
Itulah yang saya beli yang ni. Okay, baik. So ini ada juga satu. Okay, sebenarnya yang ni dah rosak. Ini dah rosak. Saya beli yang ni. Beli yang ni, tengok-tengok tak power. Ini adalah GT. Ini NVIDIA, MSI juga, daripada Nvidia, GT 730. Okay, pakai yang ni dia tak boleh buat apa yang saya nak, terpaksa lah beli yang ni. Okay, itulah kesilapan yang saya buat. Okay, jadi sini saya nak kongsi sikit lah, supaya korang semua dapat sedikit sebanyak maklumat, dan harap-harapnya tak buat kesilapan macam ni saya buat. Okay, itu berkenaan dengan dia punya brand lah. Ya, ada dua yang biasa kita dengar. Baik, dalam brand tu pula dia ada vendor dia pula. Kadang-kadang vendor ni maksudnya dia punya, tak tahulah saya maksud, mungkin vendor ni adalah pemegang lesen daripada AMD dan juga Nvidia ni untuk mengeluarkan diorang punya graphic card. Contohnya kat sini AMD ni dia keluarkan Sapphire, Sapphire Nitro. Tak tahu mana satu company dia, Sapphire ke Nitro, rasanya Sapphire kot nama company dia. Yang ni daripada MSI. Ini daripada MSI. Ini Sapphire. Okay, ini adalah vendor dia. Vendor ni ada banyak. Okay, ada banyak, korang boleh tengok lah. Ada Galax, ada Pilot, ada Gigabyte, MSI, Sapphire. Okay, dan macam-macam lagi lah. Okay, cuma hati-hati lah. Kalau ada setengah yang boleh percaya, ada setengah tu yang agak meragukan. Kalau korang nak beli ni, tengok apa vendor, daripada vendor yang dah establish lah, ataupun yang boleh dipercayai. Kaji dulu nama vendor tu kalau korang tak pernah dengar. Okay, research dulu. Okay, yang ni okay ke tidak sebelum decide nak beli. Macam ni, ini sangat okay lah. Okay, selain daripada Gigabyte macam tu. Asus satu lagi, MSI. Sapphire ni daripada China rasanya. Boleh lah. Okay, banyak yang daripada China yang kita tak pasti. Tapi MSI, Asus itu antara yang Galax itu yang antara yang kita boleh ni lah, jadi kita boleh yakin lah. Okay, itu berkaitan dengan vendor. Okay, sekarang kita tengok pula kepada ciri-ciri yang terdapat, ciri-ciri dalaman yang terdapat di dalam sebuah graphic card. Untuk yang ni kita tengok pada PC lah. Baik, ini dia punya software yang kita gunakan untuk tengok komponen ataupun ciri-ciri dalaman dalam kita punya GPU kita, ataupun kita punya ni lah, kita punya graphic card kita. Baik, software ni GPU Z, nama dia GPU Z. Boleh download dekat internet daripada Tech Power Up punya website. GPU Z, GPU-Z. Baik, so dari sini kita boleh tengok kalau kita ada install kita punya graphic card dalam kita punya komputer, boleh gunakan software ni untuk tengok dia punya detail dia. Ini yang saya ada dalam saya punya PC sekarang ni lah. Okay, gunakan AMD Radeon R5 240 dan ada detail-detail lagi kat sini lah. Cuma beberapa yang saya nak tekankan beberapa yang penting lah. Right, so contohnya macam kat sini teknologi 28, dia orang kata kalau lagi rendah lagi baik. Contohnya macam 16 dan 28 tu okay. Right, saya tak pasti. Okay, mungkin ada logik yang dekat situ. Kemudian ini vendor dia. Kalau kita tengok sub vendor dia, yang kita ada bincang, kata dia vendor ada contoh macam MSI, Sapphire, Pilot, Galax, Asus, Gigabyte dan juga Dell. Ini yang ditarik daripada
grafik card ni ditarik daripada komputer Dell. Dia OEM punya ni lah, OEM punya grafik card yang diorang tarik dan diorang jual balik. Baik, kemudian kita punya interface. Ini bus interface kita. Cara asasnya dia maksudnya ni lah. Kita punya ni kita punya grafik card ni nak cucuk dekat mana. Ini interface dia. Kalau kita tengok dalam kita punya motherboard tu, dia adalah lama-lama dulu pakai interface AGP. So sekarang ni ada PCI dan juga PCIe, PCI Express. Alright, ni yang zaman sekarang AGP mungkin dah tak ada lagi lah kot. Alright, so kat sini tengok apa interface yang digunakan, yang kita cucuk, yang kita grafik card tu. Alright, bus interface kita dia yang sebaik-baiknya motherboard yang support PCIe time 16 3.0. Itu yang sebaik-baiknya. Okay, motherboard yang support yang tu. Kalau ada motherboard yang tu cantik lah. Kalau tak ada masalah. Kita punya graphic card still boleh cucuk, boleh jalan. Tapi dia jalan setakat mana motherboard tu support. Kalau motherboard tu support PCIe 16 times 2, motherboard kita boleh support takat version 2 saja, PCIe version dia. So setakat tu je lah. Ingat ya, lagi tinggi version dia, lagi laju kelajuan data yang boleh transfer. Sebab tu cantik kalau kita cari, kalau kata kita punya motherboard support PCIe 16 times 3, kita cari juga kita punya graphic card yang matching supaya boleh max terus kelajuan data dia. Maksudnya kita punya graphic card pun cari yang boleh support PCIe 16 version 3 contohnya macam tu. Alright, baru dia optimizekan penggunaan bus kita lah. Rugilah kalau kita ada beli yang PCIe 16 support version 3 tapi kita punya motherboard cuma support version 2 saja, ataupun motherboard kita support sampai 16 version 2 tapi kita beli yang cuma boleh support dekat version 1.1 ataupun version 2 saja. Dia punya tak fully utilized lah. Rugi macam tu. So itu yang penting. Kemudian apa lagi kat sini, shader ni, ni lagi tinggi lagi baik lah. Okay, nilai dia 1000 lebih tu cantik. Okay, kemudian tapi ni 300 saja. Kemudian DirectX ni lagi satu yang penting. Kalau kata anda bukan gamers, contoh nak buat grafik saja, ataupun maybe nak render video, YouTube dan sebagainya, so ni mungkin tak penting sangat lah. Setakat DirectX 11 tu dah cukup. Okay, tetapi kalau gamers nak play kebanyakan title yang ada dekat pasaran ataupun yang akan baru keluar, better cari yang 12 DirectX support 12 dalam kurungan 12_1. Ingat ya, 12 dalam kurungan 12_1. Itu boleh support dalam kebanyakan hampir semua latest title yang ada lah. Kalau tak dapat pun carilah 12 11 11_1 macam ni pun dah okey. Saya ada yang ni, yang saya punya ni. Alright, Naito Sapphire ni sungguh pun dia tak sepower yang ni MSI ni, tapi dia direct, yang ni DirectX 12 11_1 sama macam ni, sama macam Radeon ni. Yang ni 12 12_1. Ini boleh support hampir semua yang ada yang latest titles lah. Tapi yang ni still boleh support Death Stranding, boleh support Horizon Zero Dawn. Okay, Death Stranding kena install ni lah, dia punya patch lah. Apa dia 11_1 saja. Dia tak fully macam ni, tak fully support. Tapi dengan patch dia boleh jalan. Tak ada masalah. Alright, kat sini. Ini agak power juga. Baik. Kemudian apa lagi kita ada DDR3, secantiknya
paling kurang pun DDR5 lah. Itu nak lebih cantik. Okay, kat sini bus width paling kurang pun 128, lagi tinggi tu lagi baik. Okay, ini apa nama ni, kemudian ini memori dia lah, VRAM dia lah. Okay, kat sini dalam yang saya punya ni AMD ni RX 240 ni cuma 1GB saja. Yang ini apa nama AMD R7 350 ni 2GB, yang ini 2GB, yang ini 3GB. Dia punya inilah dia punya VRAM dia. Okay, nak kata lagi tinggi tu lagi baik pun tak juga. Payah sikit nak cakap. Dia bergantung juga sama ada game kita tu ataupun aplikasi kita tu memerlukan lebih daripada RAM yang kita ada. Kalau dia perlu lebih, contohnya kita ada 3 RAM macam ni, kalau kata game ataupun aplikasi tu perlukan lebih, perlu gunakan 4 RAM contohnya, dia akan nampak slow lah. Tapi kebanyakan game yang ada sekarang ni, dia biasanya 2 pun dah cukup. Kalau 3 tu selesa lah sikit, right? Ataupun 4 tu cantik lah. Kemudian di sini kata, di sini yang penting GPU clock ni yang menentukan kelajuan kita punya graphic card ni tu. Lagi tinggi lagi bagus. Dalam kes ni 825 MHz punya kelajuan GPU clock. Nak bandingkan yang ini 900. AMD yang ni 900. Sorry. MSI yang ni 700 saja. Okay, saya ingat ni lagi baik. Padahal yang saya ada ni lebih baik lagi. Tetapi kat sini menang dia dari segi bandwidth lah. Di sini 64, tapi yang ni 128. Yang ini menang segala-galanya lah. Yang ini dia punya apa nama ni, dia punya CPU clock dia, GPU clock dia lebih kurang dalam 1500 lebih. Memory clock dia pun tinggi, right? Dan dia punya bus width dia 192 bit. 192. Ni menang banyak, alright? Penting yang cari yang tu kalau nak lagi laju. Yang ni penting ni. Jangan tengok dari segi dia RAM tu sangat. Tengok yang ni dulu. Benda utama nak kena tengok yang ni dulu, laju ke tidak. Okay, kemudian RAM tu kemudian, sebab RAM dia tak tentukan frame rate apa sangat. Yang ni, dan juga maybe bus width dia tu. Dan ini juga shader dia juga lah. Tengok dia lagi tinggi tu ke lagi bagus. Okay, kemudian juga yang bahagian bawah ni, memori ni juga memori ni juga penting kelajuan dia. Kemudian yang bawah ni pula, yang ini dia punya feature-features ni juga ada kalanya sangat penting. Sebab kalau tengok kat sini OpenGL ni biasa semuanya ada. Yang ni Direct Compute ni kebanyakan ni AMD dan Nvidia pun ada, dan juga OpenGL ni ada. Cumanya CUDA Core, Vulkan, Physics ni kadang dia terhad kepada bergantung kepada jenis ataupun brand kita punya graphic card kita. Contohnya kalau macam Nvidia ni, dia semua ada CUDA Core. Kalau tak silap saya lah, kalau saya silap minta maaf. Hampir semuanya ada CUDA Core. Okay, manakala yang AMD ni pula, AMD dia Vulkan. Dia ada Vulkan, tak ada CUDA Core. Contoh macam tengok kat sini AMD ni, dia ada Vulkan tapi tak ada CUDA Core. Manakala yang ini MSI Nvidia GT 730 ni, dia ada CUDA Core tapi tak ada Vulkan. Kat mana signifikannya kat situ? Sebab ada setengah aplikasi, ada setengah title game yang mana dia memerlukan, dia memang khusus guna Vulkan. Dia khusus guna Vulkan. Kalau tak ada tu memang meleleh je lah. Kalau kata kita nak pilih satu title, dia tak ada pula fungsi Vulkan tu, memang nganga je lah. Tak boleh. Sebab saya dah jumpa. Okay, ini masa saya beli ni sebenarnya kan ada Vulkan, tak ada. Jadi title yang saya tengah play tu memang
tak boleh langsung. Okay, baik. Tapi yang ni special. Yang jenis high end ataupun mid range ni punya special. Dia dua-dua ada. Ni daripada Nvidia, dua-dua ada. Ada CUDA, Vulkan pun ada. Dan juga version-version yang lain lah. Physics ada, kecuali yang ni saya tak ada. Ray tracing ni tak pasti, tak ingat. Ini saya tak install lagi. Apa ni saya nak install. Okay, baik. So itu sikit sebanyak lah ciri-ciri dalaman dalam satu graphic card yang perlu kita tahu. So kita tengok pula dia punya ciri ni lah, ciri fizikal dia. Okay, bentuk dia lebih kurang macam ni lah, bergantung pada vendor. Jadi ada setengahnya walaupun dalam siri yang sama, contohnya macam ni 1060 ni, ada yang guna dua kipas, ada yang gunakan satu kipas. Ada juga yang tak ada kipas. Okay, itu low end punya ni lah, low end punya graphic card. Okay, dia ada kipas ni bagus. Ada dua kipas ni, dia punya penjujukan tu lagi ni lah, lagi cepat lah. Penting penjujukan ni. Kalau kata kita punya kipas ni tak jalan, kita punya apa nama ni, dia punya chip tu boleh overheat. Boleh overheat. Bila sampai satu tahap, okay, dia contohnya 100 lebih 100 lebih darjah Celsius, okay, dia tak ada tampung lagi, dia akan ada safety lah, dia akan automatic shutdown, automatic padamkan apa nama ni, power ataupun ni lah, shutdown kita punya graphic card ni lah, nak mengelakkan daripada graphic card ni rosak. Okay, kalau dia terlampau panas sangat, so penting. So make sure kipas kita ni jalan okay. Ada dua kipas tu okay, tiga tu dah macam dah melampau sangat lah kot. Dapat dua pun kira sederhana lah. Satu ni pun okey, tapi bergantung pada apa ni, kekuatan ni lah, berapa panas kita punya tu chip tu. Alright, dalam kes yang macam ni, sebab saya dah jadi yang ni saya beli second hand jugalah. Alright, tengah-tengah guna tiba-tiba padam, PC on tetapi monitor padam. Heran juga apa pasal, tapi bila check balik rupanya sebabkan dia duduk macam ni, kita tak nampak kipas ni dah stop, tak berjalan. Bila check dekat ni MSI Afterburner, temperature dia naik sampai 100 lebih. Saya perhatikan bila sampai 103 darjah Celsius macam tu, monitor terus padam. So apa nama ni, saya servis lah ni, nasib boleh servis. Okay, cara dia kita buka ni, drill kat belakang tu, kau boleh tengok dekat ni lah, dekat YouTube ada orang ajar macam mana cara nak servis kipas GPU. Alright, dia boleh drill belakang tu, kalau takut nak tarik takut patah, drill belakang tu, tengah-tengah tu, kemudian titik sikit minyak mesin lah, minyak mesin jahit tu. Alright, kemudian ni lah, alhamdulillah setakat ni dia jalan okey balik, tak ada shutdown lagi. Tak tahu pula kalau jadi lagi lepas ni. Okey, baik, apa lagi yang kita nak tahu, perlu tahu dari si physical dia punya heatsink dia. Okey, kau dapat yang pipe macam ni cantik. Alright, kemudian ni bahagian depan dia, kipas ni boleh tukar lah, kalau rosak boleh tukar. Sebab yang ni pun, ini dah tak ori lagi ni, ini dah kena tukar sebab ini refurbish, boleh refurbish punya. Right, ni nampak, tengok pun dah tahu tak ori ni. Okay, dia lebih kurang macam ni bentuk asal dia, dan ada lebih kurang 11 blade kalau yang ori punya. Dan ini ada 9 blade aja. Harap dia punya ni okey lah. Right, tak ada masalah. Belakang dia lebih kurang macam ni. Ada setengah yang brand dia canggih sikit lah, dia ada dia punya tu, apa nama ni, dia punya backplate kita panggil, untuk lindung seket-seketnya daripada statik tersentuh dan sebagainya. Okay, tapi jenis ni tak ada. Kalau korang cari, tengok-tengok juga. Kalau nak yang nampak macam ni cantik sikit, carilah yang jenis ada backplate. Contohnya macam Asus ada rasanya,
Jenis MSI ni pun ada, tapi ada dia punya ni sih. Dia punya siri-siri tertentu lah. Siri ada keluaran yang tertentu yang ada. Yang ni tak ada. Kemudian di bahagian atas ni, depan ni kita ada dia punya ni lah. Kita punya jack kita ataupun slot kita untuk connect ke monitor. Ada DVI, ada HDMI dan juga ada DP. Ni display port. Jenis macam ni. Kat sini tak ada VGA. VGA macam ni lah. Saya tak tahu lah, tapi saya suka jenis macam ni. Senang nak connect ke monitor. Saya gunakan TV. Yang ni. Saya guna yang ni lah sekarang ni. HDMI. Okay. Ini ada kabel dia, ini pun ada kabel dia. Ini saya biasa guna, yang ni saya tak pernah guna. DP port ni. Okay. Ini ada digital. Kalau macam ni, kalau korang boleh nampak dia ada banyak-banyak kat sini, 24 rasanya. Kemudian satu kat sini. Okay. Kalau yang jenis macam ni pula, dia banyak sikit. Sini ada dekat sini. Kemudian kat sini ada, selain daripada yang tadi, daripada yang satu slash kat tengah tadi, kemudian ada 4 lagi, 2 kat bawah dan 2 kat atas. Right, kalau nak cari kabel untuk yang ni ataupun yang ni, tengok dulu dia punya tu. Dia ada DVI, DVI-D, macam-macam lah. Tapi yang penting sekali korang tengok lah. Kalau nak cari kabel, tengok yang ni, dia punya connection dia macam ni. Okay, lebih kurang macam tu lah dia punya bentuk fizikal dia. Satu lagi kalau kita perhatikan graphic card ni ataupun GPU ni dia memerlukan kuasa ataupun power untuk dijalankan lah. So power ni dia biasanya tarik daripada power supply PC lah. So dia bergantung kepada jenis graphic card dia. Okay, ada setengah graphic card yang tak perlukan external power cable. Ada setengahnya perlukan kita gunakan external power cable. Contohnya macam 6 pin punya punya power, ataupun 8 pin punya power, ataupun maybe 12 pin punya power. Okay, dia bergantung. Kalau kata graphic card tu, kita tengok dia punya dipanggil sebagai TDP kalau tak silap saya, dia punya keperluan kuasa dia. Kalau dia memerlukan 75 watt ke bawah, 75 watt ke bawah power yang diperlukan, so kita tak perlukan external power cable. Okay, so dia boleh tarik je power tu daripada PCIe punya port yang kita cucuk tu, tarik terus daripada motherboard lah. So tapi kalau kata lebih daripada 75 watt, okay, dia perlukan external power cable, sama ada 6 pin, 8 pin ataupun lebih daripada tu. Okay, so kalau kita tengok kat sini ada setengah power supply yang ada dah siap, memang ada 6 pin ataupun 8 pin punya power cable, ada setengahnya tak ada. Jadi bagi yang tak ada tu kita perlukan adapter lah. Kalau tengok kat sini, adapter ada 2 jenis. Satu yang kita tarik daripada SATA ke, dalam kes saya ni SATA ke 6 pin. Sebab MSI ni memerlukan 6 pin power, dia cuma gunakan 120. Ada setengahnya guna sampai 150. Lebih saya tak pasti. Okay. Dan satu lagi selain daripada SATA ni, kita ada juga yang IDE ke 6 pin. So yang IDE ni dia gunakan 2 lah. Ada juga SATA yang gunakan 2. Dua source SATA kepada satu 6 pin. Ini rasa saya untuk tarik M lebih kuat sikit lah. Supaya kita punya ni dia boleh supply kita punya power, kita punya GPU ni dengan kuasa yang cukup. Kemudian kita tengok pula siri-siri GPU. GPU ni dia ada siri-siri dia. AMD ada siri-siri dia. Kemudian Nvidia pun ada siri dia. Maksud siri itu dia punya nama GPU lah. Contoh kita tengok macam ni tadi.
Macam ni AMD R5. Ni siri dia lah ni. R5 240. Secara generalnya lagi tinggi dia punya nombor tu lagi bagus. Itu secara umumnya. Tapi tak juga. Sebab tu nak kena belajar. Takut tersilap macam saya dah tersilap. Ini beli benda ni. Ingatkan ni bagus. Tapi substandard je lah. Boleh lah untuk guna untuk basic game, untuk video boleh. Tapi untuk yang very heavy use punya game yang apa yang very new title, very advanced sikit, ni memang tak boleh jalan. Alright, Vulkan pun tak ada ni. Okay, baik. So contohnya yang ni R7 ni lagi bagus sikit daripada R5. Okay, dia ada R7, dia ada HD. Untuk AMD ni ada HD 7 something, ada HD 5 something macam tu. Okay, ni untuk AMD. Nombor siri dia kemudian ada R7. Dia ada R1, R2, R3. Kemudian yang contoh macamnya ni ada R5 240. So R6 saya tak jumpa. Kemudian R7, yang ni R7 lah, R7 350. Jenis yang ni. Okay, generalnya R7 lagi baik daripada R5. R5 R7 350. Okay, kemudian dia ada R7, kemudian ada R9. Okay, kemudian dia ada RX 480, 580. Kemudian ada ada apa lagi dia ada RX 6000 lebih. Dah nombor ribu-ribu tu ni high end lah. Okay, macam yang ni, ini GT saja. Dia ada banyak siri. Saya tak apa ingat, saya tak apa hafal. Tapi yang saya tahu secara general kita tahu ni GT saja. GT 730. GT 730 tak sama dengan yang ni. Ini GTX. Ini jauh lebih advance daripada yang GT. Kalau nak cari, make sure cari yang GTX. Kalau nak guna lama lah. Tak menyesal nak gunakan untuk banyak. Memanglah biasanya yang ni lagi tinggi sikit harga dia. Tapi antara yang ini dengan ni jauh beza ni. Ini untuk guna biasa-biasa je, untuk video, untuk grafik dan sebagainya. Tapi kalau untuk gaming, ini untuk simple-simple je. Untuk yang lebih high end, GTX. Sama je macam ni. Yang ni macam R5 tu untuk biasa-biasa je lah. Dia ada RX, R9. Itu untuk yang ni. R7 ni pun boleh. Okay, untuk yang gaming. Okay, kalau korang cari untuk gamers, carilah yang jenis macam ni, GTX. Jangan cari GT, menyesal bro. Okay, baik. So dia ada macam-macam lah. Ada GT 750, 550, 660, 1060, 1080. Ada RTX. Ini ada RTX pula lagi. Okay, 2060. Ada macam-macam lah. Macam-macam. Okay, biasa general lagi tinggi tu lagi bagus. Tapi nak bandingkan GT 730 dengan GTX 550 ataupun 500, tak sama. Okay, sungguh pun ini nombor dia lagi tinggi, tapi GTX 550 tu jauh lebih baik lagi daripada GT sahaja. So jangan silap ya, jangan silap macam saya buat. Ini dah silap. Okay, so macam mana? Okay, so baik. So itu antara benda-benda yang kita perlu tahu lah. Mungkin antara ni lah, nombor-nombor siri dia. Antara dua brand ni, dia ada equivalent dia, GPU equivalent ataupun ada lawan dia. Okay, biasanya dia orang ni bila keluar ni, yang ni keluar,
dan ni akan jawab. Contoh ini keluar satu brand, satu GPU baru, ni akan keluarkan balik satu lagi GPU yang nak lawan ni, nak jadi competitor kepada yang ni. So dia ada equivalent dia lah. Contohnya macam 1060 ni daripada Nvidia, dia punya persamaan dia ataupun equivalent daripada AMD adalah macam RX 480 ataupun 470 macam tu. Itu lawan dia ataupun setara dengan dia. Dia nak ambil market lah, dia nak beat market lah dalam segmen yang macam tu. Okay, so terpulang pada korang, kalau kata korang nak cari satu apa nama ni, graphic card, pilih sama dia nak AMD ataupun Nvidia. Kalau kita tengok satu graphic card tu dah jumpa minat pula, okay, daripada AMD, try cari yang equivalent dengan dia dari segi daripada Nvidia. Gitu juga kalau jumpa Nvidia, minat dari segi spek dan sebagainya, dah cantik semua, right, try search juga something yang equivalent dengan dia daripada AMD. Tengok price mana yang lagi murah, boleh compare. Dari segi software pun lebih kurang beza sikit. Kalau ikut pengalaman lah, software yang lagi cantik ni daripada AMD lah. AMD dia punya agak user friendly sikit, dia punya software dia. Panggil software tu apa? Adrenaline. Software nama Adrenaline. Ini saya tak tahu apa nama software dia just driver software je lah. Saya tak pasti apa nama dia. Tapi yang ni boring sikit lah, dia punya Windows interface tu. Yang ni seronok AMD, dia seronok ni. Tapi AMD dia juga yang boring macam ni. Untuk yang low end punya graphic card, contoh macam HD punya graphic card, dia just gunakan Catalyst, dia panggil, bukan Adrenaline. Yang tu dia gunakan Catalyst. Okay, tak tahulah sama ada itu dia keluar daripada AMD ataupun yang daripada vendor punya. Okay, baik. So terpulang pada korang, selalu tengok benchmark lah. Sebelum nak beli sesuatu tu, tengok benchmark ataupun review daripada YouTube. Banyak orang review, tapi dekat sini kita tunjuk bincang secara general sajalah. Okay, kemudian dari segi harga, sama macam tadi lah. Harga biasanya AMD lagi murah sikit, okay, berbanding dengan Nvidia. Maybe sebab ini mainly daripada China. Ini pun China juga, MSI ni China juga, tapi dia lebih international sikit lah. So standard dia ikut international. Jadi yang ni vendor-vendor ataupun brand-brand yang macam ni, kita agak yakin sikit lah. Okay, tapi biasanya yang ni lagi murah sikit. Cara general yang ni lagi murah sikit daripada yang ni, ikut dalam dia punya segmen yang sama lah. Jangan nak compare yang segmen yang lain. Okay, contohnya yang ni yang very high end, yang ni yang mid range punya, tak boleh nak compare harga dia. Okay, harga dalam yang sama, segmen yang sama, mid range dengan mid range. Yang ni biasanya lebih murah. Baik, setakat macam tu je lah apa yang kita nak sembang sikit. Harap korang dapat sikit pengetahuan lah. Kalau nak membeli GPU, hati-hati. Okay, sebab apa? Benda ni bukannya murah, dia agak mahal. Dia sekali beli pakai lama tak menyesal. Okay, so ini apa saya nak kongsikan based on pengalaman apa yang saya ada lah, yang dah saya dapat, dan kesilapan yang saya buat. So saya kongsikan, harap-harap korang tak dapat manfaat daripada ni lah, perkongsian ni. Secara kesimpulannya, kalau nak cari GPU, carilah GTX, jangan cari GT. Kalau yang AMD pula, carilah R9 ataupun RX. Okay, jangan cari yang R5 ataupun ke bawah. Cari yang 2GB paling kurang. Tak kisahlah mana-mana pun, 2GB paling kurang. Okay,
Kemudian dengan DirectX 12 kurungan 12 underscore 1 ataupun 12 kurungan 11 underscore 1, supaya kita boleh pakai lama. ok, baik. So rasanya setakat itu dulu perkongsian untuk kali ini. Aku dapat manfaat sikit sebanyak berkenaan dengan GPU. Saya rasa setakat itu sahaja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.